Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada semua guru-guru dan AKP kita. Selamat pagi dan salam sejahtera. Seperti mana yang semua sedia maklum, ini merupakan minggu yang pertama ya. Kita berada di dalam PKP fasa ketiga. Jadi kita mungkin PKP ini mungkin berterusan ya. Dan kita berhubung melalui online seperti ini. Baik, ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan kepada semua ya. Jadi sebelum itu saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua guru-guru dan juga AKP yang dapat merespon kepada kita. Jadi kita bekerja di rumah, bukan bermakna kita di rumah kita tidak buat apa-apa, tetapi kita melakukan tugas kita seperti biasa, tetapi berada di rumah. Itu merupakan saranan kerajaan kepada kita ya. Gunakan masa ini sebaik-baik mungkin untuk kita melakukan perkara-perkara yang sepatutnya kita lakukan ya. Terutama sekali guru-guru, saya pada pemerhatian saya, kita telah melaksanakan tanggungjawab kita untuk memastikan pelajar-pelajar kita diajar secara online. Baik, seperti mana yang kita dah lakukan ya, daripada perbincangan kita minggu lepas, kita telah bersetuju untuk menggunakan jadual yang baru, iaitu cuma 3 subjek saja dilaksanakan dalam satu hari ya. Satu hari ada 3 subjek saja. Ini sangat ringan lah ya, berbanding dengan jadual kita sebelum ini ya. Baik, jadi kecuali mata pelajaran PJ tidak kita masukkan di dalam jadual tersebut ya. Kalau kita perhatikan di sekolah yang lain, saya ambil contoh SMK Lubuk Antu, walaupun mereka 3 subjek, mereka masih lagi ada jadual pada hari Sabtu ya, dan juga di sebelah petang. Jadi untuk mereka adakan beberapa perkara yang lain di sebelah petang. Jadi ini di sekolah kita cuma 3 subjek dan kita uruskan dengan baik, sebaik mungkin. Baik, yang keduanya, saya nak memaklumkan juga di sini beberapa perkara yang perlu diambil tindakan segera oleh guru-guru dan juga oleh AKP. Yang pertamanya ialah tentang untuk guru ialah PBPP. Sila siapkan PBPP anda secepat mungkin dan maklumkan kepada Cikgu Joni ya, kerana Cikgu Joni dalam proses untuk menilai peringkat pertama ya, menilai pada peringkat pertama. Jadi yang keduanya ialah tentang SKT ya, tentang SKT. SKT adalah untuk AKP. Bagi yang belum menyiapkan SKT anda, sila lakukan perkara ini dengan segera ya, kerana kita tidak mampu untuk menunggu lebih lama, kerana pihak JPN dan juga PPD mereka sentiasa mengingatkan kita untuk memastikan perkara ini telah diambil tindakan ya, segera. Saya percaya kita mempunyai masa yang cukup untuk melakukannya ya. Yang keduanya ialah tentang sejak kebelakangan ini ya, beberapa tinjauan telah muat naik ke dalam grup kita, sama ada tinjauan ini bersifat nasional ataupun tinjauan daripada Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak. Jadi baru-baru ini ada satu tinjauan daripada Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak tentang tinjauan tentang pengajaran dan pembelajaran secara online. Jadi pemerhatian saya malam tadi cuma seorang saja yang belum iaitu Cikgu Ustazah Siti Nur Ain. Ustazah, sila ambil tindakan segera supaya pagi ini kita dapat hantar terus kepada PPD mesej bahawa kita telah melaksanakan, semua guru-guru telah melaksanakan tinjauan ini, telah mengisi tinjauan ini. Mungkin di kawasan cikgu tidak ada line ataupun capaiannya ada masalah ya. Okey. Yang keduanya ialah tentang Google Classroom. Jadi seperti mana yang saya beritahu minggu lepas ya, tentang usaha kita untuk memastikan kita menggunakan Google Classroom. Sebenarnya kita dipantau oleh pihak KPM melalui Google Classroom, kaedah pengajaran dan pembelajaran kita ya. Jadi mereka tahu siapa yang belum login, siapa yang sudah login.
Jadi pun sama, bila diperhatikan malam tadi saya melihat Ustazah Nur Ain masih belum login Google Classroom, ya. Sila maklumkan kepada saya Ustazah, sekiranya ada masalah untuk Ustazah login, ya, Google Classroom ini. Saya juga telah upload beberapa modul pengajaran secara online Google Classroom di dalam grup kita. Buka mengikut kesesuaian dan kelapangan anda lah, ya. Jadi kita punya banyak masa, buka satu persatu. Ada 27 modul itu, buka satu persatu, dan KPM akan sentiasa upload modul-modul yang terkini, ya, perkara-perkara terkini mengenai Google Classroom. So kita juga berusaha bagaimana kita nak tarik pelajar kita untuk masuk dalam Google Classroom. Pagi tadi dalam perhimpunan saya dah maklumkan kepada mereka tentang Google Classroom ini, ya. Saya percaya mereka pun faham tentang Google Classroom kerana sekolah-sekolah abdi ataupun abang mereka sekarang menggunakan Google Classroom, ya. Jadi mereka pun kalau dengar perkataan Google Classroom ini, insya-Allah mereka faham, dan cuma mungkin mereka tidak terlibat ataupun tidak masuk dalam Google Classroom ini. Jadi sebagai guru kita akan berusaha untuk melibatkan pelajar kita, pelajar-pelajar SMK Lingga di dalam Google Classroom ini, kerana kita tidak mahu mereka ketinggalan, ya, bahan-bahan ataupun informasi-informasi daripada KPM yang bersifat nasional, ya. Dan perkara yang lain ialah saya mohon, ya, setiap hari Selasa jika ada isu-isu yang hendak diketengahkan yang melibatkan pelajar kita, mohon dia upload kepada saya isu tersebut, supaya saya dapat jelaskan kepada mereka pada hari Rabu, ya. Perhimpunan masih diteruskan secara online, ya. Ini merupakan platform untuk kita menyampaikan maklumat-maklumat kepada pelajar, guru-guru dan juga AKP kita. Jadi untuk data, ya, saya berharap data yang kita ada ini kita update lah, ya. Kita update data-data kita, selaraskan, ya, untuk memastikan bahawa data kita ini tidak bercanggah, ya. Jadi minggu ini kita telah ditegur kerana ada beberapa data kita bercanggah, ya. Jadi saya ingatkan semula sebelum data-data, terutama sekali data-data yang berkait ini, berkait maksudnya data-data yang melibatkan beberapa bahagian yang perlu diselaraskan, maka kita perlu selaraskan, ya, sebelum kita hantar, ya. Untuk Puan Nurul, ya, kita telah menerima peruntukan daripada JPN, peruntukan untuk makanan, dan sila sediakan dokumen untuk pembayaran lah, ya, pembayaran. Kerana dalam arahan KPM, pembayaran hendaklah diteruskan semasa PKP ini, ya. Kita tidak mampu untuk menangguhkannya kerana menangguhkannya merupakan satu pelanggaran tata cara keuangan. Selain daripada itu, ya, saya harap bagi mereka yang belum cukup tempoh latihan itu, kursus itu, of course fasa yang pertama mereka cukup, tetapi sekarang kita sudah masuk ke fasa yang kedua. Fasa yang kedua ini pastikan kita juga mencukupi masa tempoh kita berkursus. Jadi masa PKP ini kita punya banyak masa, kita punya banyak masa untuk mengikuti kursus-kursus, terutama sekali kursus-kursus secara online, EPSA contohnya, ya, webinar, ya. Banyak lagi beberapa platform yang boleh kita ikuti untuk kita mengikuti kursus ini. Jangan kita berharap dipanggil kursus ataupun bengkel di sekolah saja, ya. Semasa cuti ini sebaik-baiknya kita penuhi, ya, kalau boleh sampai lebih daripada 7 itu, ya, lebih daripada 7. Ketua bidang saya berharap dapat difikirkan, ya, dapat dipikirkan satu perancangan pengajaran ketua bidang, ya,
dan juga ke guru penitia di antara anda melalui online juga, ya. Kita boleh menggunakan platform YouTube, kita boleh menggunakan platform Meet, ataupun menggunakan video conference, ya, boleh. Sekarang kita boleh 4 orang boleh duduk untuk berbincang. Jadi simpan video tersebut untuk rujukan masa depan, ya, kerana kita akan diminta membuktikan tindakan-tindakan yang telah kita lakukan semasa PKP ini, ya. Jadi saya berharap taklimat saya pada pagi ini dapat membantu semua. Jika ada persoalan-persoalan, sila maklumkan kepada saya secara personal ataupun di dalam grup. Berdasarkan daripada amanat Menteri Pelajaran kita, Dr. Razi, telah mengumumkan bahawa peperiksaan UPSR dan juga PT3 telah dibatalkan untuk tahun 2020. Maknanya tidak ada peperiksaan. Mungkin ada kaedah penilaian yang lain yang akan dimaklumkan. Jadi saya akan maklumkan selepas ini. Baik, yang kedua, ini yang sangat penting juga. Sebab itu rekod-rekod latihan, rekod-rekod ujian, kuis dan sebagainya sila simpan. Ya, sila simpan untuk kita beri markah kepada pelajar-pelajar kita. Dan kita dapat kesan pelajar-pelajar kita yang lain yang belum, yang tidak ada kemudahan-kemudahan ini. Jadi kita sebaik mungkin, ya, walaupun mereka tidak dapat mengikuti kita secara online, insya-Allah saya akan cuba berusaha untuk mengadakannya secara hard copy, dan mungkin kita akan hantar ke kawasan masing-masing melalui bantuan pihak-pihak berwajib. Ya, kita tidak mahu mereka ketinggalan. Ini usaha kita supaya mereka mencapai, ya, bantuan kita untuk tujuan pembelajaran ini. Jadi kalaulah kita diminta untuk menghantar laporan tentang penilaian kita, maka kita sudah bersedia, ya, dengan laporan-laporan tersebut. Yang keduanya ialah daripada amanat tadi ialah beliau telah mengumumkan bahawa sekolah, ya, hanya akan dibuka dengan pengumuman 2 minggu lebih awal. Maknanya akan diumumkan 2 minggu lebih awal, tetapi akan berperingkat. Itu yang jelas, berperingkat, iaitu mungkin cuma sekolah-sekolah yang ada tingkatan-tingkatan peperiksaan seperti SPM dan STPM saja dibenarkan datang ke sekolah secara berperingkat, dan kita tahu bahawa mereka telah menunda jadual waktu peperiksaan tersebut, jadi ini merupakan inisiatif yang telah diberikan oleh kerajaan kepada kita dalam kita menguruskan pelajar-pelajar kita. Jadi itu saja daripada saya untuk pagi kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Stay at home, stay safe. Thank you.